Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini live saya agak ringkas dan menarik. Ianya sebagai menjawab dua soalan yang telah diajukan kepada saya. Pertamanya, adakah BN akan menang jika PRU disegerakan? Dan yang kedua, saya ditanya mengapa petisyen yang digerakkan untuk meminta agar Datuk Seri Najib Tun Razak diampunkan tidak mendapat sambutan. Malah semalam dia hanya mencecah 8,000 tanda tangan sahaja. Jadi dua-dua soalan ni akan saya jawab hari ini dengan cara seringkas yang mungkin. Jadi pertama, soalannya, adakah BN akan menang jika PRU disegerakan? Jadi pertama sekali ingin saya membawa anda kembali kepada pilihan raya negeri Johor. Itu hujah pertama saya. Jadi di pilihan raya negeri Johor kita melihat BN memenangi majoriti 2/3. Ya, dan ramai yang orang kata pemimpin BN ni megah dengan kemenangan itu. Tetapi jika anda teliti, hampir 50% tak keluar mengundi. Dan jika anda ambil jumlah pengundi berdaftar dan kira berapa peratus pengundi berdaftar yang mengundi BN, anda akan dapati BN menang 2/3 tetapi disokong oleh kurang daripada 25% pengundi berdaftar. Jadi ini menunjukkan sebenarnya prestasi BN merosot berbanding PRU 14 dan dia hanya menang sebab tidak ada sokongan daripada ramai pengundi yang tidak keluar mengundi. Hampir 50% tak keluar mengundi. Itu sebab pertama. Sebab keduanya, tidak wujud gabungan alternatif. Tetapi sekarang sudah wujud satu gabungan alternatif baru melibatkan parti-parti dan NGO-NGO yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam. Dan gabungan alternatif ini mampu menggantikan PAS dan UMNO. Ya, jadi masyarakat Melayu Islam sudah muak dengan percaturan tahap gila PAS, UMNO dan Bersatu semenjak langkah Sheraton. Mereka sudah melihat dengan jelas bahawa kumpulan ini yang mendakwa ingin menubuhkan kerajaan Melayu Islam sebenarnya hanya berpaksi kepada kuasa dan kedudukan, tidak lebih dari itu. Mereka sudah melihat bagaimana kumpulan-kumpulan ini bercatur tahap yang merepek, ya, untuk menakluki negeri-negeri pembangkang. Mereka melihat bagaimana pertelagahan di antara kepimpinan ketiga-tiga parti ini menyebabkan ummah berpecah teruk pada tahap yang tidak sepertinya sebelum ini. Jadi apabila wujud satu perkumpulan baru yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam yang menampilkan penyatuan, ya, ummah dalam erti kata sebenar, maka masyarakat Melayu Islam akan sedar bahawa inilah perkumpulan yang benar-benar mencerminkan perpaduan nasional, penyatuan Melayu Islam, bukannya PAS, UMNO dan Bersatu yang lebih mirip parti-parti politik berkepentingan, ya, pergabungan parti-parti politik berkepentingan. Jadi di situ sahaja sudah ada alternatif yang bagi masyarakat Melayu Islam, dan percayalah gabungan alternatif ini akan diberi peluang, ya. Jadi di Johor kita lihat ramai tidak ingin keluar mengundi kerana tidak ada alternatif. Mereka tidak ingin BN, mereka tidak ingin PH, mereka tidak ingin PN, tetapi tidak ada alternatif. Jadi itu hampir 50%. Jadi daripada hampir 50% yang tidak keluar mengundi itu, bayangkan betapa besarnya saham bagi pergabungan politik baru ni. Dan hujah saya yang ketiga bagi menyokong, ya, mengapa BN akan kalah teruk adalah pemenjaraan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya, jadi saudara-saudari, apabila Datuk Seri Najib Tun Razak dipenjarakan, tiba-tiba sudah wujud satu kesedaran baru di kalangan masyarakat Malaysia bahawa sistem kehakiman di negara ini ada harapan dan ianya benar-benar bebas daripada pengaruh politik. Jadi disebabkan kesedaran ini, maka majoriti rakyat Malaysia saya jangkakan sudah teruja
Dan ini kita boleh nilai daripada komen-komen apabila kita melihat portal-portal Facebook, portal-portal berita dan sebagainya. Rakyat memang teruja dengan perkara ni. Jadi keyakinan sudah kembali bahawa sistem kehakiman negara kita ni betul-betul bebas dari pengaruh politik. Dan apabila sudah ada keyakinan sebegini, semestinya rakyat akan teruja dan dijangkakan ramai akan keluar mengundi kerana keyakinan sudah kembali bahawa ada harapan. Ada harapan jika mereka keluar dan membuang undi terhadap pihak yang mereka rasakan boleh mengekalkan kebebasan kehakiman ini. Jadi itulah yang akan mendorong rakyat untuk keluar. Jadi jika rakyat rasa kalau kita keluar, kita undi parti alternatif atau gabungan alternatif yang tidak ada sebarang kecacatannya, tidak ada sebarang rasuah dan sebagainya, jika kita mengundi mereka dan mereka mampu mengekalkan kebebasan sistem kehakiman ni, maka sudah tentu kita akan keluar kerana kita gembira apabila melihat seorang bekas Perdana Menteri yang bersalah dikenakan hukuman. So itu akan mendorong ramai orang keluar mengundi. Jadi jika peratus yang keluar mengundi melebihi 85%, BN tidak ada peluang untuk menang. Jika PRU disegerakan, malah BN tidak akan menang jika PRU diadakan tahun depan sekalipun. Tetapi sekarang dengan adanya Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional, ini akan mendorong lebih ramai untuk keluar untuk cuba mengalahkan BN. Kerana apa? Kerana mereka akan marah dengan sikap Zahid Hamidi yang mereka mungkin mengesyaki ingin pilihan raya umum awal untuk menyelamatkan tengkok dia. Jadi atas kebimbangan risiko berlaku campur tangan dalam kehakiman jika BN menang, maka dalam sikap teruja rakyat apabila melihat kehakiman kini bebas, mereka akan cuba mengekalkan kebebasan itu dan keluar ramai-ramai untuk mengundi untuk memastikan Zahid dan BN tidak berjaya untuk membentuk kerajaan. Jadi atas hujah-hujah inilah saya menjangkakan jika PRU disegerakan memang BN akan kalah teruk atau bungkus. Jika tahun depan selepas kes Zahid diputuskan dan sebagainya, mereka masih akan cuba kekalkan misi untuk kalahkan BN supaya tidak berlaku risiko sistem kehakiman dimanipulasi. Risikolah. Jadi kalau anda bertanya kepada saya pihak mana yang akan menang, jawapan saya setakat ini, pembacaan saya setakat ini, amat sukar bagi mana-mana perkumpulan politik untuk menang pilihan raya. Tetapi berkebarangkalian akan muncul satu gabungan yang akan menjadi kingmaker. Dan gabungan inilah yang akhirnya akan menentukan siapa yang boleh bersama mereka untuk menerajui kerajaan. Jadi, saya ingin tegaskan di sini bahawa jika PRU diadakan segera, saya menjangkakan yang akan menang, yang akan jadi kingmaker adalah gabungan baru NGO dan parti-parti politik yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam itu. Saya jangkakan mereka lah yang akan menjadi kingmaker. Jika PRU disegerakan maknanya tahun ini. Tetapi saya tidak jangkakan tahun ini. Okey, kepada soalan kedua. Soalan kedua ditanya kepada saya, mengapakah petition Najib untuk pengampunan Najib tidak mendapat sambutan? Jadi jika kita lihat Facebook Najib, setiap posting Najib sentiasa mendapat beribu-ribu like, beribu-ribu komen. Saya pernah mengambil masa 2-3 hari untuk pergi posting ke posting untuk meneliti beribu-ribu komen tersebut, dan saya telah mendapati banyak akaun Facebook palsu ataupun akaun Facebook berupa Laskar Cyber. Ini berdasarkan pemerhatian saya. Dan saya ingin membawa perhatian anda, pada 2013 audit Twitter pernah membongkarkan bahawa Najib antara pemimpin dunia yang mempunyai pengikut palsu terbesar dalam Twitter. Jadi saya dah lama mengesyaki bahawa banyak pengikut Facebook Najib sebenarnya palsu ataupun dibayar. Saya tidak ada bukti, tetapi yang palsu tu memang saya amat
mengesyaki. So, jika benar ada beribu-ribu dengan pengikut dan sebagainya, semestinya bila satu petition digerakkan, dengan mudah boleh mencecah 100,000 dalam 24 jam boleh cecah. Tetapi kita lihat dalam 4 hari baru mencecah 8,000, sementara petition yang mendesak agar Najib tidak diampunkan mencecah 100,000 dalam 24 jam sahaja. Jadi di manakah gaibnya penyokong-penyokong Najib ini, pengikut-pengikut Najib ini dalam Facebook dia? Ingin saya tegaskan di sini bahawa change.org yang digunakan sebagai platform untuk menggerakkan petition agar Najib diampunkan itu, change.org tidak mudah ditipu. Jadi jika ada akaun palsu ataupun apa-apa tanda tangan palsu, sistem dia tu boleh mengesannya dalam satu tempoh masa tertentu. Dan apabila dibuat perhitungan jumlah tanda tangan yang dikumpul, ia akan membuat pembetulan daripada masa ke semasa. Dalam tempoh 10 minit dia akan buat pembetulan. Jadi tidak mudah menipu change.org seperti mana anda boleh tipu Facebook. Jadi atas sebab itu, syak saya sudah meningkat bahawa sebenarnya banyak akaun yang di dalam yang like, komen di dalam Facebook Najib itu sah, palsu. So itu yang saya tertanya-tanya, tahap mana kepalsuan itu? Sebab di manakah gaibnya semua pengikut itu? Ya, mengapa 8,000 lebih? So itu penjelasan saya, ya. Jadi anda jangan tertipu, ya, dengan persepsi yang ditimbulkan, kononnya bosku ni penyokong dia besar. Jangan tertipu. Cuba lihat petition tu sahaja. UMNO ada 3 juta ahli kononnya lah, tapi saya jangka jauh lebih kurang. Ya, di manakah tanda tangan ahli-ahli UMNO tu? Di situ anda boleh lihat tahap sokongan terhadap Najib. Begitu juga anda akan sedar lambat laun selepas PRU 15 tahap sokongan terhadap Zahid. So itu sahaja pencerahan saya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, salam merdeka, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.